Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar kepada semua murid-murid cikgu pada hari ini? Okey, baik. Bertemu kembali kita dalam sesi pengajaran Bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Okey, pertama sekali cikgu nak mendoakan murid-murid dalam keadaan yang sihat dan sejahtera dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Okey, sebelum murid-murid menonton video ini, cikgu sudah berkongsi satu video iaitu animasi kuntum berkenaan apa? Berkenaan makanan berkhasiat. Jadi cikgu harap kamu semua sudah tonton video itu terlebih dahulu sebelum tonton video pengajaran ini. Sebab apa? Sebab hari ini kenapa kita tengok video kuntum yang mana tajuk dia makanan berkhasiat? Sebab pengajaran kita hari ini berkait rapat dengan makanan. Okey. Jadi kalau murid-murid tak tonton video itu terlebih dahulu, mungkin agak sukarlah untuk faham sesi pengajaran kita pada hari ini. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, cikgu akan menjelaskan terlebih dahulu objektif pembelajaran kita, iaitu yang pertama, murid-murid dapat mengemukakan idea yang sesuai berdasarkan dialog yang diberikan. Dan yang kedua, ialah murid-murid dapat bercerita dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Jadi inilah objektif kita pada hari ini. Jadi pertama kita nak mengemukakan idea, dan yang kedua, bila kita dah dapat idea, kita nak bercerita tentang idea kita dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Jadi itulah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jom kita teruskan sesi kita pada hari ini. Okey, baik murid-murid, kita akan menggunakan buku teks muka surat 69. Jadi murid-murid boleh terlebih dahulu membuka buku teks muka surat 69. Okey, baik murid-murid, inilah dia buku teks muka surat 69 seperti yang tertera di skrin telefon kamu. Okey, kita tengok. Berdasarkan pengalaman kamu, ceritakan situasi di bawah dengan intonasi dan sebutan yang sesuai. Kemudian bersoal jawab untuk menjanakan idea. Okey, baik murid-murid, seperti yang tertera iaitu ada dialog yang mana tajuk iaitu simpan dengan selamatnya. Okey, jom kita baca. Puan Maznah ingin melakukan penyimpanan selamat bagi bahan-bahan makanan kering yang baru dibeli. Safura dan Sofia membantu beliau. Okey, jadi Puan Maznah ni dia beli makanan apa? Makanan kering. Jadi dia nak buat penyimpanan selamat. Okey, jadi dia nak simpan makanan ini dengan selamat. Jadi siapa yang bantu dia? Iaitu Safura dan Sofia. Okey, baik murid-murid. Seperti objektif yang pertama kita iaitu kita nak menjana idea. Dan yang kedua adalah kita nak bercerita dengan sebutan yang betul. Okey, terlebih dahulu kita baca dulu dialog yang pertama iaitu. Okey, jom kita baca. Bagaimanakah ibu menyimpan bahan-bahan makanan kering ini? Okey, jadi ibu dia pun menjawab bahan-bahan makanan kering. Okey, baik murid-murid. Kita nak mencapai objektif kita yang pertama iaitu kita nak menjana idea. Ya, betul. Jadi bahan-bahan makanan kering ni apa murid-murid? Soalan dia apa tadi? Bagaimanakah ibu menyimpan bahan-bahan makanan kering ini? Jadi macam mana? Macam mana kita nak simpan bahan-bahan makanan kering ni? Jadi macam mana murid-murid? Jadi bahan-bahan makanan kering. Okey, kalau kat rumah kamu semua macam mana kamu simpan bahan-bahan makanan kering? Okey, untuk makluman, bahan-bahan makanan kering seperti tepung, kacang, benda-benda yang kering lah. Okey, keropok leko tu, yang keping-keping tu. Okey. Dan bermacam-macam lagi. Jadi macam mana kamu simpan? Okey. Jadi ini jawapan yang cikgu kongsikan. Yang cikgu jana sendiri iaitu bahan-bahan makanan kering perlulah disimpan di dalam bekas yang kedap udara dan di tempat yang sesuai. Okey, kenapa cikgu nyatakan di dalam bekas yang kedap udara? Supaya makanan-makanan kering itu tadi tidak masuk angin. Contohnya kalau kita beli keropok kan. Jadi bila kita tak simpan dalam bekas yang kedap udara, keropok tu akan, orang kata apa, makan tu tak sedap lah. Betul. Dia dah masuk angin. Jadi kalau kita simpan dalam bekas yang kedap udara, jadi bahan-bahan makanan kering ini akan lebih segar dan tahan lama. Okey. Jadi itulah idea untuk
bagaimanakah ibu menyimpan bahan-bahan makanan kering ini? Okey, jadi kita sudah mencapai ataupun kita sudah, orang kata apa, berjaya menyelesaikan soalan yang pertama. Okey, kita pergi pada situasi yang pertama. Kalau murid-murid lihat, kan, Puan Maznah itu sedang melarang. Sedang melarang siapa tu? Situasi pertama. Sedang melarang anak-anaknya. Kalau kita lihat, dia sedang cuba untuk mencampur ataupun meletakkan kacang itu dalam serbuk pencuci. Kalau kita letak kacang dalam serbuk pencuci, boleh tak murid-murid? Tak boleh. Sebab apa? Sebab serbuk pencuci itu merupakan bahan kimia. Jadi, kalau makanan dicampur dengan bahan kimia, kalau kita makan, kita akan keracunan makanan. Jadi, tak boleh campur. Sebab itulah pada situasi yang pertama, kamu lihat Puan Maznah melarang. Dia buat tangan dia macam tu. Maksudnya, dia melarang daripada mencampurkan kacang itu dalam serbuk pencuci. Okay, kita lihat pada situasi yang kedua. Puan Maznah memuji, iaitu dia angkat tanda bagus tu. Dia angkat tanda bagus, bermaksud dia setuju dengan tindakan anak dia. Kalau kita lihat, kacang itu diletakkan di dalam bekas kedap udara. Okey, jadi kita lihat kacang itu diletakkan dalam bekas kedap udara. Maksudnya, sesuailah dan penyimpanan itu akan menjadi selamat. Okey. Jadi kita pun sudah jelas dengan situasi yang pertama, situasi yang kedua. Jadi kita baca dialog di bawah situasi yang pertama. Okey, jom kita baca. Mengapakah bahan-bahan makanan kering tidak boleh diletakkan di atas lantai dan disimpan secara bercampur dengan bahan kimia? Okey, baik murid-murid. Jadi soalan dia, kenapa bahan-bahan makanan kering ni, contohnya macam tadi lah kacang, kenapa tepung, kenapa tak boleh campur di dalam, tak boleh campur dengan bahan kimia? Kenapa tak boleh campur dengan serbuk pencuci? Kenapa tak boleh letak kat lantai? Sebab apa murid-murid? Sebab itulah yang kita kena, inilah yang kamu kena fikir. Sebab objektif pertama kita ialah kita nak mengemukakan idea yang sesuai berdasarkan dialog yang diberikan. Okey, jadi murid-murid fikir, kenapa tak boleh campur ni? Kenapa makanan ataupun makanan kering ini tak boleh dicampur dengan bahan kimia? Sebab apa murid-murid? Jadi ini yang murid-murid kena berfikir sendirilah. Cikgu tak sediakan jawapan. Okey, kita teruskan membaca. Okey, selain itu, ruang penyimpanan hendaklah mempunyai pengudaraan yang baik, pencahayaan yang mencukupi dan permukaan yang kering. Okey. Jadi Puan Maznah ni dia bagi tahu, okey, tempat simpanan ni kita kena adalah pengudaraan yang baik dan pencahayaan yang mencukupi dan permukaan yang kering. Contohnya, cikgu ambil contoh, kalau kamu ambil tepung, lepas tu kamu simpan tempat yang basah, jadi tepung tu rosak tak? Rosak. Jadi tak boleh digunakan. Sebab itulah kita kena simpan pada permukaan yang kering supaya tepung tadi dapat digunakan untuk memasak. Okey. Jadi Sofia tu pun tanya soalan. Ada ruangan kosong tu. Soalan apa dia tanya? Kalau kita nak tahu soalan apa dia tanya, kita tengok terlebih dahulu apa jawapan pada soalan tersebut. Okey, Puan Maznah menjawab, "Ya, Sofia, jika tidak disimpan secara baik, bahan makanan ini akan mudah rosak." Okey, jadi apa yang Sofia ni bagi tahu? Maksudnya Sofia ni akan memberitahu bahawa maksudnya ibu, kalau makanan ini tidak disimpan dengan baik, ia akan mudah rosak. Jadi ibu dia pun menjawab, "Ya Sofia, jika tidak disimpan secara baik, bahan makanan ini akan mudah rosak." Okey, maksudnya kita sudah selesai menjawab dua ruangan kosong yang terdapat pada dialog yang diberikan. Dan ada satu lagi yang mana ini murid-murid perlu jana sendiri. Okey, jadi kita sudah mencapai objektif yang pertama. Sekarang kita nak mencapai objektif kita yang kedua, iaitu sebutan yang jelas. Okey, tadi kita dah dapat dah idea, idea yang sudah kita ceritakan tadi. Jadi kita nak sebutan yang jelas. Bila sebut sahaja berkenaan dengan sebutan yang jelas, perkara yang paling utama yang murid-murid perlu ingat ialah baku. Bila sebutan yang jelas, kita haruslah menyebut dengan sebutan baku. Okey, sebutan baku ni macam mana? Okey, contohnya cikgu baca. Okey, bahan-bahan makanan kering perlulah disimpan di dalam bekas yang kedap udara dan di tempat yang sesuai.
Maksudnya, Ibu, kalau makanan ini tidak disimpan dengan baik, ia akan mudah rosak. Nampak? Jadi itulah sebutan yang jelas, sebutan yang betul. Yang mana kita sebut itu dengan betul lah, iaitu bahasa baku. Okey, kita sudah mencapai objektif kita yang kedua. Okey, jadi jom kita teruskan pada sesi pembelajaran kita yang seterusnya. Okey, baik murid-murid. Soalan, mengapakah bahan-bahan makanan kering tidak boleh diletakkan di atas lantai dan disimpan secara langsung dengan bahan kimia? Ini soalan yang pada buku teks tadilah. Jadi cikgu letak kat sini supaya kamu lebih jelas dan kamu lebih nampak soalan ini. Okey, jadi untuk tugasan kamu, yang pertama, jawab soalan yang disediakan dengan idea yang sesuai. Jadi kamu kena jana sendiri idea kamu. Yang kedua, selepas kamu jana idea kamu, kamu kena rakam bacaan jawapan dengan sebutan yang betul. Maksudnya bila kamu dah ada jawapan tu, kamu dah ada jawapan, jadi kamu baca jawapan itu dan rakam dengan sebutan yang betul. Bila sebut saja sebutan yang betul, bahasa haruslah baku. Dan yang ketiga, kamu hantar kepada guru untuk semakan dan pentaksiran. Jadi, itu sahajalah pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat menjalankan tugasan. Assalamualaikum dan bye-bye.